Assalamualaikum dan selamat pagi keluarga Malaysia. Berita pagi Sarawak edisi Sabtu 26 Februari bersama saya Muhammad Azizi Rahim. Para peniaga diberi amaran tegas agar tidak menjadikan peperangan Rusia dan Ukraine sebagai alasan untuk menaikkan harga barangan dengan sewenang-wenangnya. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDN HEP, Datuk Seri Alexander Nantalinggi berkata sebaliknya mereka perlu berniaga secara beretika dan tidak mengambil kesempatan terhadap situasi berkenaan yang ketika ini belum lagi menjejaskan harga minyak di negara ini. Datuk Seri Alexander memberi peringatan bahawa tindakan akan diambil di bawah Akta Anti Pencatutan 2011 KPDN HEP jika mana-mana peniaga didapati menaikkan harga barangan jualan dengan tidak munasabah. Ada peperangan, tak ada peperangan, kita gunakan ini. Kerana sesiapa saja yang berniaga mestilah beretika. Kalau naik itu munasabah mengikut nisbah yang kita okey, itu dalam toleransi kita. Tapi bila kita kesan ada pencatutan sengaja untuk keuntungan yang tidak berpatutan, kita akan kena kepada mereka undang-undang yang sedia ada. Beliau berkata demikian kepada pemberita di Kuching. Dalam perkembangan lain, Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDN HEP, Datuk Seri Alexander Nantalinggi memberi jaminan bekalan kit ujian pantas antigen COVID-19 RTK sudah kembali mencukupi di seluruh negara. Dalam beberapa minggu sudah adalah di mana kekurangan bekalan, tapi ini sudah baik pulih dah. Sudah pulih semula keadaannya. Barang sudah ada. Jadi import pun berterusan dah ada, dah meningkat dah. Saya dipahamkan di seluruh negara sekarang berapa juta semua dah? Ada 18 juta sudah. Kerana ada beberapa kilang yang membuat sudah diluluskan di Malaysia ini. Kita 8 buah kilang yang mengeluarkan RTK ini. Selain dijual di farmasi, bekalan kit tersebut kini boleh didapati di lebih 8,000 premis runcit yang telah diberi kelulusan menjual RTK oleh pihak berkuasa peranti perubatan Malaysia. Terdahulu, beliau membuat tinjauan keberadaan kit RTK dan pelitup muka di salah satu farmasi di Kuching sebelum melakukan ops bling untuk memeriksa ketulenan logam berharga di kedai jualan barangan kemas. Sarawak memerlukan keseluruhan kira-kira 7,000 menara telekomunikasi bagi membolehkannya mencapai liputan menyeluruh perkhidmatan telekomunikasi di negeri ini menjelang tahun 2025. Menteri Utiliti dan Telekomunikasi Datuk Julaihi Narawi berkata ia berdasarkan kajian yang telah dilakukan oleh Lembaga Multimedia Sarawak SMA, Perbadanan Digital Ekonomi Sarawak SDEK dan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia. Jelas Datuk Julaihi, anggaran berkenaan meliputi menara yang telah siap, sedang dibina dan dirancang akan dibina pada masa depan. Antaranya 287 buah menara yang telah siap dibina oleh SMA dan telah diserahkan kepada SDEK. Menara terlibat akan beroperasi selepas dilengkapi dengan peralatan yang berkaitan. Beliau menegaskan SDEK, agensi yang kini dipertanggungjawabkan dalam pembinaan menara berkenaan, juga sedang dalam proses membina 300 buah menara lagi. Datuk Julaihi turut mendedahkan antara cabaran atau isu yang dibangkitkan oleh agensi dan penyedia perkhidmatan dalam pembinaan menara termasuk kelulusan tapak yang diperlukan selain risiko vandalisme seperti kabel yang dirosakkan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab apabila menara telah beroperasi. Beliau berkata demikian pada sidang media selepas menghadiri sesi libat urus bersama penyedia perkhidmatan dan agensi telekomunikasi di Kuching. Ketua Menteri Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg hari ini menerima kunjungan hormat daripada Lembaga Pengarah Universiti Teknologi Sarawak UTS di Wisma Bapa Malaysia, Petra Jaya Kuching. Kunjungan hormat itu diketuai oleh Menteri Muda Pendidikan, Inovasi dan Pembangunan Bakat 1 Dr. Anwar Rapai.
Dr. Anwari yang ditemui pemberita selepas pertemuan itu berkata, kunjungan hormat itu bagi menyampaikan watikah pelantikan Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari sebagai Pro-Chancellor UTS yang baru. Jelasnya pelantikan itu berkuat kuasa pada 1 Mac depan bagi tempoh 5 tahun akan datang. Ia merupakan pelantikan pertama selepas UTS diiktiraf sebagai universiti penuh. Sementara itu, terdahulu Ketua Menteri turut menerima kunjungan daripada Presiden dan Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan Afin Bank, Datuk Wan Razli Abdullah. Kunjungan itu bagi penyerahan zakat berjumlah RM250,000 kepada Baitumal Sarawak yang diwakili oleh Yang di-Pertua Majlis Islam Sarawak, Datuk Misnu Taha dan disaksikan oleh Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg. Turki berminat untuk mengembangkan hubungan perdagangan dan perniagaan komersial ke peringkat yang lebih tinggi. Duta Besar Turki ke Malaysia Dr. Merv Safa Kavakci berkata, Turki dan Sarawak telah lama menjalinkan hubungan perniagaan. Ujar Dr. Merv, Turki membeli bahan mentah aluminium dari Sarawak dalam jumlah yang sangat besar. Justru itu, pihaknya berharap dapat mengambil contoh daripada jalinan kerjasama itu, termasuk juga hubungan budaya. Dr. Merv Safa berkata demikian kepada media selepas melakukan kunjungan hormat ke atas Ketua Menteri Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg di Kuching. Raptai penuh Malam Gala Citra Warna Keluarga Malaysia 2022 yang berlangsung di tebingan Sungai Sarawak, Kuching malam tadi berjalan lancar dan ia semestinya menjanjikan acara kemuncak yang unik khasnya untuk rakyat Sarawak. Hadir menyaksikan raptai penuh berkenaan Menteri Pelancongan Seni dan Budaya MOTEK Datuk Seri Nancy Shukri bersama Setiausaha Tetap Kementerian Pelancongan, Kesenian dan Kebudayaan Sarawak Hee Chang Kee. Program anjuran bersama MOTEK dan Kerajaan Negeri ini dijangka dirasmikan oleh Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob pada acara kemuncak malam ini. Selain itu, antara tetamu kehormat yang turut menyerikan program yang di-Pertua Negeri Tun Pehin Sri Abdul Taib Mahmud dan Ketua Menteri Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg. Acara kemuncak malam ini akan menyaksikan sebuah konsert di atas pentas terapung di Sungai Sarawak menampilkan persembahan kebudayaan daripada pelbagai kumpulan etnik yang terdapat di Malaysia. Selain itu, persembahan nyanyian daripada artis-artis tanah air antaranya Dewi Liana Serista, Bob AF, Dayang Nurfaizah, Ricky Anderson, Nicole Lai dan Dato' Jamal Abdillah. Selain daripada konsert, perarakan khas perahu tambang berhias, persembahan bunga api dan musical water fountain juga akan diadakan malam nanti. Negeri ini pada tahun lepas berjaya merekodkan penurunan peratusan nilai kerugian akibat kebakaran dan sebanyak 7% berbanding 18% yang direkodkan pada tahun 2020. Pengarah Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Negeri Sarawak, Datuk Khairuddin Rahman memberitahu pencapaian itu merupakan sesuatu yang amat membanggakan kerana di peringkat antarabangsa, peratusan nilai kerugian akibat kebakaran adalah pada tahap 10%. Pencapaian itu juga mencerminkan keberhasilan usaha JBPM Sarawak dalam membawakan program-program kesedaran pencegahan kebakaran, terutama di peringkat komuniti dalam melahirkan hero-hero penyelamat yang mampu bertindak dengan pantas jika berlaku kebakaran. Oleh yang demikian, Datuk Khairuddin memberi komitmen akan meneruskan penglibatan komuniti dalam setiap program yang dilaksanakan. Salah satunya adalah memperluas penubuhan pusat pembelajaran komuniti di balai-balai bomba seluruh negeri. Ia sebagai langkah menerapkan nilai keselamatan kebakaran dalam diri masyarakat seawal usia kanak-kanak. Dan dalam statistik kita tahun lepas dengan tahun ini ternampak bahawa masyarakat mula sedar bahawa pentingnya pasukan champion-champion ini di rumah panjang lah. Macam contoh di Baram, di Ulu-Ulu. Mana kita galakkan dengan sokongan kerajaan negeri wujudkan CERT, bomba komuniti dan kita ada bersama camp. Kita pula sekarang kenalkan program Celek Suri. Beliau ditemui di Sri Aman dalam lawatan kerja seharinya ke Balai Bomba dan Penyelamat Sri Aman yang turut dihadiri Residen Bahagian Sri Aman, Datuk Indit Bangai. Datuk Indit pula menegaskan penting mewujudkan komuniti yang mampu memberi respon awal serta berupaya bertindak dalam mencegah kebakaran maupun sebarang bentuk bencana. Peranan local champion sangat penting sebab selain daripada
Bomba Sukarela, kita juga ada menubuhkan set iaitu satu badan peringkat komuniti lah untuk membantu di dalam menyalurkan maklumat-maklumat penting tentang bencana yang berlaku di kawasan masing-masing lah. Pada kunjungan Datuk Khairuddin kali ini, 7 hero bomba diberi penghargaan setelah berjaya menyelamatkan rumah panjang dan premis mereka dari musnah akibat kebakaran yang berlaku tahun ini. Tidak pernah belajar tapi mencubalah masa tu. Cuba untuk padamlah tapi dapat juga. Dapat dipadamkan. Sebenarnya tu basic kami kalau berumah panjang dia kalau bisa nguji malam kapi hari jabatan bomba seratua lah. Basic ngagai rumah kami kia ngajar kami cara madam kapi, training apa semualah, meri ceramah ngagai orang ke dia berumah panjang. Tindakan mereka berjaya menyelamatkan rumah panjang, premis serta harta benda dengan anggaran keseluruhan bernilai kira-kira 6 juta ringgit. Sekian berita pagi Sarawak edisi Sabtu 26 Februari. Sama-sama kita saksikan perasmian Citra Warna Keluarga Malaysia 2022 oleh Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob yang disiarkan secara langsung dari tebingan Kuching malam ini di saluran TV1. Sehingga berjumpa lagi. Assalamualaikum dan salam hormat.